Alhamdulillah al-qail wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Yang bermaksud, dan kami menurunkan daripada langit air yang banyak manfaat, maka kami tumbuhkan daripadanya kebun-kebun dan biji-bijian tanaman yang dituai. Surah Qaf ayat 9. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yakni dengan melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar menumpukan perhatian dan jangan bercakap-cakap sewaktu khutbah disampaikan. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk sumber air khazanah Allah yang tidak ternilai. Muslimin yang dirahmati Allah, di antara khazanah alam yang tidak ternilai harganya ialah air. Air menjadi unsur penting yang diperlukan oleh manusia dan seluruh kehidupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa air, bumi akan tandus dan gersang, serta tidak ada sesuatu pun yang boleh hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 27, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Yang bermaksud, dan apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang menjadi makanan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak melihat? Sejarah Islam sewaktu hijrah menyatakan bahawa hanya terdapat 2 telaga air di Madinah. Telaga tersebut dikuasai oleh orang Yahudi yang mengenakan syarat tertentu kepada sesiapa yang ingin menggunakannya. Dengan itu, Nabi Muhammad SAW telah menawarkan kepada sesiapa dalam kalangan kaum muslimin yang ingin membeli salah satu telaga tersebut untuk diwakafkan kepada umat Islam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyahut seruan tersebut dengan membeli telaga
yang kemudiannya diwakafkan kepada umat Islam dan penduduk seluruhnya. Terbukti amalan tersebut telah meningkatkan persaudaraan sesama umat Islam dan memperkukuhkan dakwah serta syiar Islam kerana melihatkan pengorbanan umat Islam serta akhlak yang mulia. Sidang hadirin yang dimuliakan, dengan air kita dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan anggota-anggota badan yang sentiasa terdedah kepada kekotoran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda, falyastaghfir 3 marrat, fa inna asy-syaitana yabitu ala qaishuri." Yang bermaksud, ketika salah seorang daripada kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu, lalu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Sesungguhnya syaitan bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Sebagai umat Islam di negeri Perak yang bertuah ini, seharusnya kita bersyukur dengan sumber air melalui rahmat curahan hujan yang banyak yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pentadbir seluruh alam. Mengikut laporan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, negeri Perak ini dianggarkan menerima purata hujan tahunan sekitar 2.900 mm dengan jumlah kuantiti yang lebih 3 kali ganda purata global. Dengan ini, negara kita umumnya dan negeri Perak khususnya boleh dikategorikan sebagai negara yang kaya dengan sumber air bagi memenuhi semua keperluan domestik ataupun tempatan, pertanian, industri dan alam sekitar. Namun, semasa kita berada dalam kenikmatan ini, kita tidak harus lupa bahawa semua yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kaitan terus dengan amalan umat Islam. Sekiranya amalan umat Islam itu secara umum mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menepati sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka natijah daripada amalan manusia ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dan persekitaran yang baik, beserta dengan keamatan dan jumlah hujan yang sekata dan tidak menyebabkan banjir serta keadaan kering dan panas yang tidak melampau. Walau bagaimanapun, berdasarkan pemerhatian rimba, kesan daripada tabiat dan akhlak buruk serta sikap tamak halupa sesetengah manusia telah banyak menjejaskan alam sekitar serta ekosistem dan secara langsung telah memberi kesan buruk kepada masyarakat. Kesan tersebut bukan sahaja di peringkat negeri atau negara, malah di peringkat serantau atau global, seperti mana apa yang kita rasakan kini dengan berlakunya peningkatan suhu global dan peningkatan paras air laut dan berlakunya banjir serta kemarau yang disebabkan oleh pelepasan asap berlebihan oleh negara-negara maju. Di dalam negara kita juga pada ketika ini sudah terdapat kawasan tadahan sumber air di kawasan Gunung Kanang, hutan rimba, sungai-sungai dan telaga air bumi yang telah dicemari. Meskipun sumber jumlah air masih tidak begitu terjejas, tetapi kesan pencemaran air daripada amalan buruk tabiat manusia telah menimbulkan isu-isu kesihatan
di mana saluran bekalan air kepada masyarakat terpaksa dihentikan. Justru itu, mimbar ingin berpesan bahawa segala nikmat ini tidak mustahil untuk ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai cara. Sekiranya manusia tidak menghargai, mensyukuri kerana air hujan yang banyak tidak menjamin sumber air mencukupi sepanjang masa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mu'minun ayat 18. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Yang bermaksud, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan tertentu, serta kami tempatkan akannya di bumi, dan sesungguhnya kami berkuasa melenyapkannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mengambil kesempatan bersempena dengan sambutan Hari Air Sedunia peringkat negeri Perak Darul Ridwan, mimbar ingin berpesan, marilah sama-sama kita sebagai pengguna mengelakkan sebarang bentuk pembaziran air dan mengamalkan penggunaan air secara berhemat serta berjimat cermat. Bagi yang menguruskan air pula, hendaklah mempergunakan nikmat Allah ini semaksimum mungkin agar nikmat ini dapat dikongsikan bersama tanpa membebankan pengguna. Ingatlah anugerah Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi rahmat kepada kita, dan dalam masa yang sama juga boleh menjadi asbab bala bencana serta azab yang terseksa. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, maka sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk mereka, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.